Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Kali ni aku nak share kat korang tentang ramalan aku tentang harga Honda BR-V. Rupanya korang ni suka sangat tentang ramalan harga ni dan ramai yang cari. Jom follow aku untuk lihat berapakah anggaran harga Honda BR-V 2022 untuk pasaran Malaysia. Okey, baik guys, untuk kali ni aku akan cuba membandingkan di antara kereta Honda dan juga kereta Toyota yang dijual di pasaran Indonesia dan dibandingkan kereta yang sama dengan spek yang sama yang dijual di pasaran Malaysia, dan dari situ aku akan cuba untuk membuat analisis dan jangkaan berapakah harga Honda BR-V yang bakal dijual untuk pasaran Malaysia. Dan kena ingat, kita sekarang berada di dalam fasa free tax SST. Jadi sebenarnya harga di pasaran Malaysia ni agak sedikit rendah berbanding dengan pasaran standard lah sepatutnya, dan kita jangka kereta ni akan masuk di pasaran Malaysia selepas SST dikenakan semula. Jadi aku akan bagikan anggaran dua harga lah, di antara harga sebelum SST dengan harga selepas SST, dan aku juga tidak akan membandingkan kereta-kereta hybrid di Indonesia dengan harganya di Malaysia, sebab kerana harga untuk pelepasan cukai dan sebagainya untuk kereta hybrid ni untuk kedua negara ni pada aku agak berbeza lah. Jadi agak tidak sesuai untuk membandingkan harga kereta hybrid di sana dan juga di Malaysia. Jom kita mulakan dengan perbandingan harga kereta Honda dahulu dengan antara pasaran Indonesia dan juga pasaran Malaysia. Kita mulakan dengan Honda City Hatchback versi RS di pasaran Indonesia. Untuk versi Honda City Hatchback RS Sensing dijual pada harga RM362 juta atau bersamaan dengan RM109,000. Manakala untuk pasaran Malaysia ianya dijual pada harga RM107,000 sahaja. Ini bermaksud kita lebih murah RM2,000 berbanding dengan versi RS Sensing di Indonesia. Manakala untuk City Sedan, ianya adalah model baru yang dilancarkan di Indonesia, dijual pada harga RM110,000 dengan nilai duit Malaysia dengan anggaran RM1 bersamaan dengan RM3,300. Dan untuk versi Malaysia, untuk variant V, aku bandingkan sedan Honda City Sedan V di Indonesia dengan sedan V juga di Malaysia pada harga RM87,000. Jadi aku nampak kat sini perbezaan harga agak ketara, hampir RM20,000, sedangkan Honda City V di Indonesia ni tidak mempunyai sensing. Jadi aku agak confused juga kenapa harganya begitu tinggi dan kenapa Indonesia hanya mengeluarkan satu variant saja untuk Honda City Sedan ini. Ini menunjukkan juga harga Honda City di Malaysia jauh lebih murah berbanding dengan Honda City di Indonesia. Okey, kalau kita pergi kepada spek yang variant yang lebih tinggi, contohnya Honda Accord di Indonesia dijual pada harga RM771 juta atau RM232,000 untuk variant 1.5 turbo. Jadi kalau di Malaysia pun ni yang paling tinggi adalah RM187,000 untuk Honda Accord 1.5 TCP. Jadi kat sini pun nampak perbezaan yang agak ketara untuk Accord variant Indonesia dan juga Accord variant Malaysia. Seterusnya untuk Honda CR-V di Indonesia untuk variant 2.0 dijual pada harga RM156,000. Manakala untuk variant Malaysia untuk 2.0 CR-V dijual pada harga RM140,000 sahaja. Manakala untuk CR-V 1.5 Turbo di Indonesia dijual pada harga RM178,000, sedangkan di Malaysia dijual pada harga RM157,000 sahaja. Jadi dekat sini sebenarnya bila aku buat perbandingan di antara harga Honda di Indonesia dan di Malaysia, didapati bahawa harga Honda di Malaysia ini jauh lebih murah berbanding harga yang terdapat di Indonesia. Okey, jadi ini adalah petanda baik untuk siapa yang berhajat untuk membeli BR-V. Jadi aku akan bagi harganya kemudian ramalan aku, tetapi kita akan teruskan pula dengan perbandingan dengan harga kereta Toyota di Indonesia dan juga di Malaysia.
Jika Honda di pasaran Indonesia dijual pada harga yang lebih tinggi berbanding dengan pasaran Malaysia, manakala untuk varian Toyota, Toyota ni harganya agak hampir, kadang-kadang dia lebih, kadang-kadang dia kurang, kadang-kadang dia sama untuk pasaran Malaysia. Jadi jom kita tengok perbandingan antara harga kereta-kereta Toyota di Indonesia berbanding dengan harga Toyota di Malaysia. Okay, pertama kita bandingkan Toyota Rush. Okay, Toyota Rush G di Indonesia dijual pada harga RM83,000 sahaja, manakala untuk Rush G di Malaysia dijual pada harga RM92,000. Ini bermaksud ianya perbezaan lebih kurang RM10,000. Okey, antara varian G Indonesia dan juga varian G di Malaysia. Ini menunjukkan Rush lebih murah di Indonesia. Manakala untuk Corolla Cross, Corolla Cross ni ada yang versi gasolin ataupun petrol dan juga hybrid. Jadi aku hanya ambil versi untuk petrol sahaja. Di Indonesia dijual pada harga RM139,000. Manakala di pasar Malaysia, Corolla Cross dijual pada harga yang lebih murah, iaitu RM129,000. Okey, manakala untuk Toyota Corolla dijual di Indonesia pada harga RM142,000 untuk varian V, tak silap aku, untuk yang sesuai dengan spek Malaysia. Manakala untuk spek di Malaysia untuk varian Corolla sedan ni RM142,000 sahaja. Bukan sahajalah, juga sama harga, bermaksud Corolla sedan di Indonesia dan di Malaysia dijual pada harga yang hampir sama. Tetapi untuk Innova ianya berbeza. Innova di Indonesia dijual pada harga yang sangat rendah, iaitu varian G dijual pada RM108, manakala di Malaysia dijual pada harga RM133,000. Manakala untuk varian V, Indonesia menjualnya pada harga RM124, manakala Malaysia menjualnya pada harga RM142. Ini kita kena faham, untuk Innova ni ianya adalah kereta yang agak special untuk Indonesia. Ianya dikenali sebagai Innova Kijang, iaitu kerjasama Indonesia-Jepang, dan dekat situ kita dapati mungkin faktor-faktor tertentu yang menyebabkan pengecualian cukai dan pengurangan harga tu agak berbezalah di antara Innova di Indonesia dan juga Innova di Malaysia. Dan kemungkinan aku tak pasti sama ada Innova Malaysia ni sebenarnya diimport daripada Indonesia ataupun tak. Okey, sebab tu aku cakap dari awal tadi, sebenarnya faktor import ini mempengaruhi juga perbezaan harga antara harga Indonesia dan juga harga di Malaysia. Jadi kita pergi kepada bahagian akhir sekali, ramalan aku terhadap harga Honda BR-V 2022 untuk pasaran Malaysia. Okey guys, untuk akhirnya perbandingan di antara harga Honda BR-V untuk pasaran Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, BR-V ni ada keluar 3 varian, iaitu varian E berharga RM92,000, manakala varian V berharga RM99,000 dan varian V Sensing dijual pada harga RM104,000. Ini bermaksud kat Indonesia tak ada varian RS lah, senang cakap kan. Jadi dia hanya ada V Sensing lah kalau dijangka di pasaran Malaysia nanti. Jadi kalau kita lihat kat situ dan kita buat perbandingan antara Honda dan Malaysia dan Indonesia, kita dapati bahawa Honda Malaysia akan lebih murah berbanding dengan Honda Indonesia. Jadi untuk perbandingan, Honda BR-V di Malaysia yang versi yang sekarang masih lagi dijual pada 2 spek, iaitu spek E RM87,000 dan juga varian V RM93,000. Ini adalah harga tidak termasuk cukai SST yang sedang dikecualikan oleh pihak kerajaan. Dan aku jangka Honda BR-V ni akan masuk selepas SST. Jadi aku jangka harga yang bakal ditawarkan oleh pihak Honda Malaysia untuk model BR-V ni untuk variant E akan dijual. Ini adalah harga selepas SST lah. Aku letak Honda BR-V E akan dijual pada harga RM95,000, iaitu peningkatan lebih kurang RM8,000 berbanding variant E yang sekarang ni. Okay, ingat variant E sekarang ni 87 tanpa SST. Okey, yang ini aku letak harga RM95,000 untuk variant E dengan SST, dan kemudian untuk variant V akan dijual di harga di bawah RM100,000, aku jangka RM99,000, manakala untuk variant yang V Sensing ni dijual dengan SST sekali, iaitu RM105,000. Jadi ini adalah ramalan aku terhadap harga Honda BR-V termasuk SST untuk pasaran Malaysia. E95, V99 dan
V-Sensing 105. Okey, aku rasa ianya adalah harga yang agak kompetitif dan peningkatan ini dijangka kerana faktor platform baru yang dibina oleh pihak Honda, dan aku rasa ianya berusaha untuk menampung balik kos-kos modal ni semua, dan kemudian spek yang lebih baik ditawarkan oleh pihak Honda terhadap model BR-V untuk pasaran, untuk versi yang baru ni. Okay, jadi aku rasa itu adalah harga yang agak rasional dan pada aku tidaklah terlalu murah dan tidaklah terlalu mahal. Aku rasa di dalam range harga yang pada aku berbaloi untuk dimiliki. Okey, jika korang setuju dan tak setuju, jangan lupa tinggalkan komen di ruangan komen. Kita boleh berbincang dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya dalam YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum. Bye.